15 sikit lagi ya. Kita ulang 15 sikit lagi. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Ayatnya kita dah terjemah minggu lepas. Ayatnya berbunyi huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Puan Isawani tolong terjemahkan boleh? Puan Isawani ayat 15 minggu lepas. Ayat terakhir kita minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai tempat dihuni, maka berjalanlah kamu di segala penjuru dan makanlah kamu daripada rezekinya, dan kepadanya kamu dibangkitkan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Allah SWT nak menunjukkan nikmat Allah bagi manusia. Allah mengatakan, Allah telah menjadikan bagi kamu di bumi tempat-tempat yang mudah untuk kamu jelajahi. Tempat-tempat yang mudah untuk kamu pergi. Bumi Allah jadikan untuk kamu tu mudah ditundukkan. Maksud mudah ditundukkan apa dia? Senang nak cucuk tanam, senang nak cari makanan, tangkap binatang senang, nak tangkap ikan senang. Itu maksud zalulan. Maka walaupun Allah kata bumi itu mudah, senang, bukanlah makna kita kena duduk saja, duduk congok je. Kenapa? Allah katakan dunia ni senang, dunia ni mudah, duduk congok. Salah. Walaupun Allah kata dunia ni mudah diperolehi, senang dapat, Allah sediakan, tapi Allah suruh kita berjalan di pelosok-pelosok bumi dan makanlah rezekinya. Maknanya apa? Maknanya Allah nak suruh berusaha. Pertama kita kena yakin, Allah Ta'ala dah sediakan rezeki untuk kita. Itu yang pertama kita kena yakin. Kalau baca dia, Puan Daura Zakiyah, sebelum Allah ciptakan kita lagi, Allah dah sediakan livelihood, sumber-sumber untuk manusia ni. Surah Fussilat, ayat 9, ayat 10. Kita muka suratnya. Surah Fussilat, ayat 9, ayat 10, muka surat 477. Boleh, Puan Daura Zakiyah, tolong baca. Boleh, 477 ayat 9. 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, patutkah kamu engkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Dan dia ciptakan gunung ganang yang kukuh di atasnya dan kemudian dia berkati. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi keperluan mereka yang memerlukan. Terima kasih Puan Daura Zakiyah. Dia menyediakan makanan-makanan dalam 4 masa. Allah sediakan kat muka bumi ni makanan-makanan. Apa terjemah sustenance? Okay, sustenance. Dalam 4 masa, equal for those who ask. Cukup untuk orang yang memerlukan, cukup untuk orang yang meminta. Ni kita kena yakin. Allah dah sediakan makanan, Allah dah sediakan kita punya sumber-sumber livelihood. Okay, tolong baca dia boleh? Puan Khairiyah tolong baca muka surat 150. Surah Al-A'raf, muka surat 150. Ayat berapa? Kejap 151, 151 ayat 10. 151 ayat 10. Ni cerita pasal rezeki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Okey. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kami telah menyediakan tempat untuk kamu di muka bumi dan kami sediakan untuk tempat kamu tu sumber-sumber kehidupan, provision of life, kita terjemah.
Kita duduk kat tempat kita mudah cari makanan. Pergi pasar raya, bayar. Pakai kad, pakai duit cash, senang bayar. Tapi orang duduk kat padang pasir, orang duduk tu, pendalaman hutang-hutang orang asli kat Malaysia ni, contohlah. Orang duduk dekat kawasan bukit-bukit, gunung ganang. Kita fikir, macam mana dia orang hidup? Kita fikirlah, sebab kita tak pernah hidup tempat tu. Kita terfikir, macam mana dia orang ni hidup tempat macam ni? Kita senang, pasar raya 24 jam. Kawasan bandar ni. Dia orang ni mana? Tengok keliling kanan, tengok kiri kanan, keliling tak ada apa. Tapi Allah tetap sediakan sumber kehidupan untuk mereka. Walaupun kita rasa macam mustahil boleh hidup, mereka dah duduk kat tempat tu dah berketurunan dah. Tok nenek moyang mereka semua duduk kat situ. Okey je, tak ada masalah pula. Ada je rezeki untuk mereka. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan rezeki untuk manusia mudah, tapi Allah Taala tetap suruh manusia berusaha, bukan duduk saja congok tunggu. Kenapa? Allah kata rezeki mudah, memang mudah. Duduk saja congok tunggu tak dapat apa. Dapatlah lebih-lebihan yang orang bagi, contoh. Kena usaha. Baik. Dalam bab cari rezeki, Allah menggunakan perkataan famshu. Walaupun Allah suruh berusaha, okay, ni yang saya janji nak sampaikan minggu lepas. Walaupun Allah suruh berusaha cari rezeki, tapi untuk cari rezeki ni, yang kita usaha untuk makan ni, Allah guna perkataan famshu. Faham ke? Umshu, berjalanlah. Okey, umshu, berjalanlah. Kena gerak lah. Bukan duduk congok, kena berjalan. Kena gerak maksudnya kena, berjalan tu maksudnya kena bergerak untuk cari rezeki. Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah, dia berkata, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjalanlah kat beberapa orang yang sedang duduk-duduk, tak buat kerja ke apa. Duduk-duduk tak buat kerja apa. Lalu Sayyidina Umar tanya, kamu semua ni daripada mana ni? Kamu semua ni buat apa ni? Orang lain pergi kerja lah, orang lain pergi niaga, pergi kebun, okay? Dia orang ni duduk-duduk sembang-sembang je kan. Maka Sayyidina Umar tanya, kamu ni buat kerja apa ni? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Ni semangat lah ni. Kami adalah orang-orang bertawakal. Maka Sayyidina Umar kata, tak, kamu semua adalah orang-orang yang berpura-pura tawakal. Buat-buat tawakal. Maka Sayyidina Umar kata apa? Orang bertawakal sebenarnya ialah orang yang menyemai biji benih, lalu menanamnya dan kemudian ia bertawakal pada Allah. Bukan duduk congok, borak 24 jam kedai mamak, lepas tu tunggu je lah rezeki Allah bagi. Tak. Ada usaha dia, baru serah pada Allah. Bukan tak usaha langsung serah pada Allah. Tu dia panggil bahasa Arab, dia panggil tawakul. Apa maksud tawakul? Buat-buat tawakal. Okay? Dalam sebuah hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar Al-Khattab, daripada Imam Tirmizi, Nabi kata, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kamu bertawakal pada Allah, sebenar-benar tawakal. Maksudnya dengan cara yang betul lah, bukan main-main sebut kami tawakal. Tak, dengan cara yang betul. Dengan jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nescaya dia akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana dia bagi rezeki pada burung. Burung keluar pagi-pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Tak balik stok pula tu. Bukan balik stok untuk seminggu, untuk anak bini dia seminggu, tak ada. Pagi tu dia keluar kosong, anak dia pun lapar, dia cari-cari makanan, dapat balik untuk anak-anak dia. Dah, esok pula dia keluar cari rezeki. Malam dia tak keluar, siang saya keluar cari rezeki, malam duduk. Okey. Sebab tu orang-orang yang biasa masuk hutan, dia kata kalau malam-malam dengar burung terbang tu, dia kata boleh jadi. Ada kemungkinan, dia katalah, burung ni jarang terbang malam. Burung tu lah lain. Burung tu kecuali burung tu. Burung-burung lain ni biasanya cari rezeki siang. Malam tak keluar cari rezeki. Okey, baik. Untuk cari rezeki, Allah Ta'ala guna perkataan famshu. Berjalan. Nampak? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perintah Allah dalam bab usaha manusia. Untuk cari rezeki berjalan. Untuk solat Allah suruh Allah guna perkataan is'au. Is'au tu maksud apa? Is'au berasal pada perkataan sa'i, bersegera ataupun berlari-lari anak. Lari jugalah. Lagi laju pada imsyu ni.
Tolong baca dia. Puan Mai Zaitun tolong baca boleh? Boleh Ustaz. Puan Mai Zaitun mungkin salah hija nama kot. Kenapa? Tulis apa? Puan hija nama Puan MAIN ni ke silap? Mungkin silap tulis Ya kot. ke? Tak apalah, lepas ni baiki boleh. Tak apa. Tak ada Okey. masalah pun. Okay, tengok surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Ayat ni biasa dibaca oleh imam-imam solat Jumaat. Jadi saya buka surat sekejap. Okey. Muka surat 554 ayat 9. 554 ayat 9. Ayat 9 atas sekali tu. Ayat 9. Ayat atas sekali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Okey, terima kasih Puan Mai Zaitun. Saya dah ubah dah nama kat sini. Tak apa Puan. Okey. Terima kasih. So untuk solat ni Allah kata apa? Fas'au. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Fas'au ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia berasal pada perkataan kejap. Fas'au ni ayat dia. Saya tulis kat skrin. Fas'au. Fas'au ni dia berasal pada perkataan sa'i. Sa'i, macam mana kita buat sa'i? Berlari pula dah. Berlari-lari anak. Kena laju sikit lah pada famshu tadi. Dalam bab cari rezeki Allah suruh berjalan. Tapi dalam bab solat Allah tak suruh berjalan. Allah suruh berlari-lari anak. Kemudian dalam bab minta ampun. Minta ampun pada Allah SWT. Dalam bab syurga Allah suruh bersegera. Allah suruh berlumba-lumba. Maknanya apa? Lepas buat salah, jangan relax-relax, santai-santai, tunggu-tunggu lepak-lepak dulu. Tak. Dalam bab minta ampun, lepas buat dosa maksiat, sebelum buat apa-apa, bersegera minta ampun terus pada Allah Ta'ala. Kalau baca Tuan Haji Ishak boleh? Surah apa ya? Ali Imran, page 67. Ayat atas sekali. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. So yang ni kena lagi laju pada solat tadi. Bukan maksud saya solat kita boleh lambat-lambat, tak. Dalam bab solat Allah suruh berlari-lari anak. Dalam bab solat Allah suruh berlari-lari anak. Tapi dalam bab buat salah, buat dosa, buat maksiat, boleh tak kita tangguh-tangguh esoklah taubat, ataupun buat dosa hari Rabu, kita tunggu hari Jumaat lah, taubat hari Jumaat. No. Dalam bab buat dosa, buat maksiat, buat benda yang Allah Ta'ala haramkan, Allah guna bersegera minta ampun. Sebab apa? Kalau mati tak sebab minta ampun, masalah ke akhirat. Dalam bab solat, saya bukan nak kata orang solat lambat ni bagus. Tak, bagus solat awal waktu lah. Tapi dalam bab solat, nak cerita dalam bab solat. Masuk waktu zuhur. Kita tak solat lagi. Kita niat nak solat dalam waktu zuhur. Cuma bukan waktu afdal. Waktu afdal ialah masuk waktu terus solat berjemaah kat Masjid Surau. Itu waktu afdal. Lepas waktu afdal adalah waktu harus. Sampai bila? Masuk asar 4.17. Asar masuk 4.17. Lebih kurang orang nak habiskan solat zuhur paling cokiah lah, paling cepat 5 minit. Orang semayang sendiri lah ni. Dia nak habiskan solat zuhur paling cepat 5 minit. Katakanlah, 5 minit. Azan asar 4.17. Jadi, 4.12. Sekarang asar masuk 4.17, insyaAllah. 4.12 adalah masih lagi waktu harus solat zuhur. Dosa? Tak berdosa. Bila berdosa? 4.13 dia start solat zuhur. Dia baru 3 rakaat solat zuhur, bangun rakaat keempat, Allahu Akbar, orang azan asar. Baru tu dia berdosa,
dan masa tu dia termasuk di kalangan orang-orang yang menangguh-nangguhkan solat. Ancaman untuk dia. Adapun orang solat zuhur pukul 4, 3.30, dosa tak? Tak berdosa. Kerana dia masih lagi solat dalam waktu harus. Contoh lagi, azan zuhur, saya duduk makan dengan kawan-kawan. Kat kedai makan, tak balik semayang pun. Orang lain pergi semayang Jumaat, saya tak semayang pun, duduk sembang lagi. Dosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa pun. Dosanya bila? Orang yang masa makan tu, dia tak ada niat langsung nak solat dalam waktu zuhur. Saya dengar azan zuhur, saya masih makan. Tak pergi solat Jumaat lah. Patutnya solat Jumaat lah tu yang terbaik. Tapi saya tak pergi solat Jumaat, contoh. Dan saya niat nak solat dalam waktu. Mungkin pukul 3 ke 3.30 ke, saya nak solat zuhur, cuma tak berjemaah je lah. Dosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Ditakdirkan, contoh saya mati sebelum solat zuhur. Azan, zuhur dah azan, saya makan. Saya niat nak solat pukul 4 ke 3.30 ke, boleh tak? Boleh. Ditakdirkan mati sebelum saya solat, contoh. Maka saya mati tak buat dosa. Saya mati dalam keadaan tidak berdosa. Bukan nak suruh buat, saya nak cerita hukum fiqh. Bukan kata, tak apa kalau macam tu boleh kita lambat. Jangan macam tu. Kita kena ikut yang terbaiknya. Waktu di rumah Allah tu yang terbaik. Dari sudut hukum, orang yang solat masih dalam waktu, kita tak boleh kata dia buat salah, dia kata dia buat dosa. Yang confirm bersalah berdosa, orang yang dia solat, tak habis lagi solat zuhur dah azan asar. Confirm orang ni berdosa, termasuk di kalangan orang-orang yang melengah-lengahkan solat. Ini hukum fiqh. Kita cerita tentang fatwa. Adapun takwa, kita buat lepas azan, sebelum solat Jumaat lah, tu lah takwa kan. Tapi, so maksudnya dalam bab solat, walaupun waktu lambatkan waktu solat dia, tapi masih dalam waktu, dia mati tak sebab buat solat, dia mati dalam keadaan tidak berdosa. Dia mati dalam keadaan tidak berdosa. Kecuali dia tak solat zuhur, tapi masa tu dia buat dosa. Azan zuhur dia main judi dengan kawan-kawan dia. Main judi. Dia niatlah nak solat zuhur. Pukul 3.30 habis 3 round lagi dia nak solat zuhur lah, contoh. Ini contoh. Lepas tu tak sempat habis judi, dia mati. Dia mati dalam keadaan berdosa. Tapi dosa tu bukan sebab dosa tak solat. Dosa sebab main judi. Tapi cerita pasal keampunan tadi kan, ayat Tuan Haji Ishak baca untuk kita keampunan. Dalam bab keampunan boleh tak orang tu tangguh-tangguh? Dia buat dosa malam ni. Dia buat dosa besar malam ni. Contoh, na'udzubillah min zalik, semoga Allah benar kita. Dia buat dosa besar malam ni. Esoklah taubat. Malam ni malas lah. Malam ni tak lagak penat. Esoklah taubat. Dia buat dosa besar malam ni. Esok pagi dia niat nak bertaubat. Lepas subuh esok kat masjid. Seronok sikit bertaubat kat masjid. Kat rumah ni kurang sikit. Contoh. Maka dia takdirkan malam dia mati. Kesian, sangat-sangat kesian, sangat-sangat rugi. Dia mati dalam keadaan bawa dosa yang Allah tak ampunkan. Tak taubat. Tangguh taubat. Sebab tu dalam bab minta ampun, Allah guna perkataan apa? Sari'u. Maksud sari'u ni, dia lagi laju pada fas'au. Pak Arak lah, orang Arak. Kalau dia nak cakap, dia nak suruh. Laju. Faster. Quickly. Apa orang Arak akan cakap? Bisur'ah. Tu bahasa Arab. Bisur'ah. Jadi bisur'ah ni ruasanya sin, ra'ain. Bisur'ah. Cepat. Jadi lepas buat dosa, cepat taubat. Cepat minta ampun. Cepat istighfar. Cepat taubat. Itu betul. Saya bukan nak kata solat boleh lambat. Jangan lambatkan solat. Tapi nak cerita orang yang melambatkan solat tapi masih dalam waktu, dia mati, dia tak berdosa lagi. Kecuali dia memang tak ada niat langsung nak solat waktu itu. Dia memang tak ada niat langsung nak solat pada waktu itu. Itu memang berdosa. Okey, lagi laju pada sari'u. Apa dia? Untuk minta ampun juga, Allah guna sabiqu. Sabiqu ni Allah suruh berlumba-lumba. Tadi untuk minta ampun Allah guna sari'u, segera. Dalam bab minta ampun juga Allah suruh berlumba-lumba. Maksudnya apa dia? Walaupun kita tak buat dosa besar hari ni, walaupun kita tak ada buat maksiat hari ni, tapi mengikut sunnah para Nabi, semua mereka minta ampun pada Allah sungguh-sungguh, walaupun tak ada buat dosa. Nabi sekurang-kurang satu hari 70 kali istighfar. Nabi buat dosa apa? Nabi maksum terpelihara, tapi tetap banyak istighfar pada Allah. Kita, saya 33 kali Ustaz. Hari contohlah.
Tengok muka surat 540. 540. You shall raise. Boleh terjemah macam tu lah. Sekejap Kalau baca dia, Puan Rosimah Kasim boleh? Puan Rosimah. Page 540 ayat 21. 540 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Okey. Terima kasih Puan Rosimah Kasim. Terima kasih. Tadi Allah suruh bersegera, sekarang Allah suruh berlumba-lumba. Berlumba-lumba, satu untuk dapatkan keampunan, yang kedua untuk dapat syurga. Maksudnya apa dia? Kita dalam bab kebaikan ni bukan nak belagak sombong pada orang, bukan nak takabur, tapi saya nak jadi nombor satu. Dalam segala perkara saya nak jadi nombor satu. Dalam bab solat tadi boleh je kita solat zuhur 3.5, sah, tak berdosa pun lagi. Tapi saya tak nak masuk kategori tu. Saya nak jadi orang berlumba dalam bab kebaikan. Sebelum untuk bilang mari aku dah ada kat surau. Itu baru nama berlumba. Dan kalau surau aku jenis ramai orangnya, aku akan pastikan setiap solat aku sah depan. Itu baru nama berlumba. Sabiku. Daripada perkataan sabiku ni keluar perkataan musabaqah. Musabaqah tu racing. Cuma kita bahasa Melayu bila sebut musabaqah kita nampak orang bertanding bacaan Al-Quran kan. Sebenarnya musabaqah ni lumba berlari, lumba kereta, lumba kuda semua bagi musabaqah. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam ini terbagi pada 3 kategori. Pertama yang bersegera pada kebaikan. Pertama yang jenis menzalimi diri dia. Orang Islam ini cerita orang Islam mana ni? Pertama, kategori yang menzalimi diri sendiri. Maksudnya buat dosa relax, tak rasa bersalah, tak rasa perlu taubat, tak sembahyang pun relax je. Umur dekat 60 tak pernah khatam Quran, relax. Tak ada tunjuk risau langsung. Contohlah. Kan nak kata siapa-siapa ni sekadar contoh je lah. Ni kategori pertama. Kategori kedua dia on off. Ada mari semangat, dia ngaji, jaga solat, masuk kelas ngaji, masuk kelas agama, mari semangat. Mari tanya tak semangat, semayang pun malas, ngaji pun malas. Kamu ajak buat maksiat, buat juga sekali-sekali. Golongan yang pertengahan. Kadang-kadang semangat buat baik, mari buat baik. Mari semangat buat jahat juga. Ini golongan pertengahan. Golongan ketiga, sabikun bil khairat. Orang yang dalam bab kebaikan, dia nombor satu sekali. Dia duduk depan sekali. Dialah muka nampak sekali bila ada program-program majlis-majlis kebaikan. Inilah yang terbaik. Tolong baca Puan Aliza boleh? Kita tengok diri kita dalam kategori mana. Muka surat 438 438 ada perkataan sabikun kat situ. Ayat 32. Foremost, orang kata terjemah foremost in good deed. Page 438 ayat 22. 32. Tolong baca Puan Aliza. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurniaan yang besar. Okey, terima kasih Puan Aliza. Yang mana tu? Yang foremost in good deed by leave Allah. Orang yang mendahului buat kebaikan dengan izin Allah. Itulah kurniaan yang besar. Bukan tiga-tiga Kalau tiga-tiga, syok orang buat dosa maksiat. Jadi kita, orang Islam, kita. Ni ayat ni cerita pasal orang Islam ni. Kami mewariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kitalah, Allah bagi Quran pada kita. Kita ni pewaris Al-Quran. Kita adalah pewaris, penerima warisan Al-Quran kita ni lah. Di kalangan kita ni ada yang menzalimi diri, buat dosa, tak rasa apa. Yang kedua tengah-tengah, muqtasid. Orang terjemah follow a middle course. Tengah-tengah. Yang ketiga, ayatnya yang ketiga, sabikun bil khairat. Jadi sabikun tu ni lah ayat kita sekarang. Sabikun. Jadi kita nak jadi orang nombor satu ni. Orang yang ketiga ni lah. Kategori terbaik ni. Maksud kategori terbaik dalam bab kebaikan, aku nak awal sekali dan aku nak jadi banyak sekali. Bukan nak bangga-bangga depan orang, bukan nak belagak depan orang, tak. Tapi nak jadi orang yang paling banyak dapat redha Allah. Paling terkedepan dalam bab mengamalkan agama Allah. Sabikun. Nampak? Ni lagi laju lah pada sari'u, pada sabikun tadi.
Ada masjid kat Batu Tiga, Shah Alam. Nama masjid tu apa? Fastabiqul khairat. Dalam bab kebaikan, Allah suruh kita berlumba-lumba. Dalam bab duniawi, tak dapat banyak pun tak apa. Tak berlumba pun tak apa. Tapi dalam bab kebaikan, Allah suruh kita berlumba-lumba. Then you should compete. Oh, dia kata. Page 23. Kalau baca dia, muka surat 23. Wan Nuralizah Kasim, tolong baca boleh? Wan Nuralizah, page 23. Ayat Ustaz. 148. Ya? Tadi minta dikecualikan Ustaz. Oh, ya ke? Ha. Okey. Tak apa. Ada time message saya kat tadi. Tadi saya tak perasan, tak baca lagi. Ada Ustaz. Oh, ya ke? Okey. Oh, maaf. Saya tak sempat nak baca. Sorry ya. Okey, boleh. Tak apa. Okey, tolong baca dia. Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Boleh Ustaz. Page Muka surat tadi 23 kan? Ayat 148. Fastabiqul khairat. 23, 148. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam buat kebaikan. Kawan kita dah khatam Quran 15 kali. Kita baru 10 kali. Kita tak boleh rasa selesa. Kita tak boleh rasa biarlah. Ada lagi ramai orang tak kata langsung. Tak. Kawan kita dah 20 tahun tak pernah miss solat tahajud. InsyaAllah. Aku kena lagi lebih pada dia. Bukan nak belagak depan sama siapa manusia, tak. Tapi aku nak jadi orang yang paling diredai Allah, paling dapat banyak pahala di sisi Allah. Okay, so fastabiqul khairat ini sama macam sabiku lah. Kat skrin saya tulis sabiku je kan. Sabiku, berlumba-lumba. So ayat ini baca tadi, fastabiqu. Sama juga huruf asalnya sin, ba, qaf. Berlumba-lumba. Okay, dalam buat kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita rasa kita kurang, kita nak banyakkan. Kawan kita dah lama dah start solat duha. Pukul 12 rehat tu dia pergi solat duha dulu. Baru dia pergi makan. Baru solat zuhur. Oh, ni cerita orang masih bekerja. Kita tunggu pencen. Kita nak pencen 6 tahun lagi. Contoh. Kawan kita tu tak pencen, tak tunggu pencen. Sekarang dah start solat duha. So kita nak solat duha juga, nantilah pencen nanti. Sekarang masa kerja. Contoh lah ni. Solat duha pukul 12 tengah hari boleh. Okay. Bayangkan 6 tahun kawan kita dah solat duha, kita baru nak start lepas pencen. Banyak mana kita miss, banyak mana kita rugi bilangan rakaat bandingkan kawan kita. Setahun 365 hari kali 2. 365 hari kali 2. Lebih kurang setahun 700 rakaat kawan kita. Lebih kurang lah. 730 rakaat. Setahun kawan kita buat solat duha. Dalam setahun, dia buat 730 rakaat solat duha. Kali 6. Kita baru nak start. Banyak mana beza solat duha kita dengan dia? Rugi sikit ke rugi banyak? Dalam bab duniawi ni, orang biasanya umur 40 dah ada rumah, kereta, tanah, contohlah. Kita baru pakai motor umur 40. Tak hina pun, tak berdosa pun. Tapi kita ketinggalan. Duduk seorang-seorang fikir, apalah nasib aku. Bila lah aku nak ada kereta macam dia, rumah macam dia. Orang lain cuti kulu kilir setiap tahun. Aku nak bagi PD pun kira-kira. Contoh. Dalam bab duniawi. Bukan kata hina. Tapi manusia akan berfikir dalam bab tu. Dalam bab kebaikan, aku ni bila nak start tahajud. Orang lain kerja. Tapi bila tahajud, aku kerja tak ada masa nak tahajud. Orang lain kerja tapi bila kata Al-Quran, aku kerja tak ada masa kata Al-Quran. Pelik. So dalam bab kebaikan, kena berlumba, kena sungguh-sungguh, kena compete, kena race. Apa dia kata. Terjemah sabiku tadi. Last sekali. Allah bahasa Arab sebut fafirru. Berlari. Berlari ni menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Berlari menuju Allah. Tengok surah apa ya? Az-Zariyat. Kita cakap muka surah aja. Surah Az-Zariyat. Muka surat 522. 522 ayat 50. 522 ayat yang ke 50.
Saya rasa semua dah baca kan? Okey, tolong baca dia Puan Nur Zakiah, page 522 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untukmu. Okey, terima kasih Puan Nur Zakiah. Sama Di sekali. ayat yang Puan Zakiah baca tu, fafirru ilallah. Fafirru tu orang pun terjemah flee. Terjemah Puan Zakiah tadi bersegeralah, samalah macam sari'u sabiqu, bersegeralah. Tapi sebenarnya fafirru tu lari sungguh-sungguh sepenuh hati. Itu dalam bahasa. Lari sungguh-sungguh sepenuh hati. Orang putih terjemah fafirru tu flee. Okey, ni yang saya punya terjemah orang putih. Sekejap, saya share kat skrin. Ayat yang Puan Zakiah baca tadi, fafirru ilallah. Okey, terjemah dia flee, so flee to Allah. Saya mula-mula ingat ke flee ni past tense pada fly. Pelik pula ya ke? Flee tu tanya-tanya orang, oh bukan. Past tense pada fly lain. So flee, F-L-E-E. Saya pun tanyalah Cik Google, apakah makna flee? Ni yang saya dapat. Google lah kan. Kita tak sekolah orang putih, kita tanya Google lah. Ni. Flee. Dictionary. Flee, run away from a place or situation of danger. To escape the fighting, his family fled from their village. Okay, baik. He was forced to flee the country. Maksud flee apa dia? Lari sungguh-sungguh daripada benda yang bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kena kejar dengan rimau. Ni contoh ni, orang kena kejar dengan rimau. Ni ni nak tunjuk betapa besar perkataan flee ni. Orang kena kejar dengan rimau. Boleh tak dia buat keputusan rehat jap? Nanti kau sambung berlari balik. Dia kena kejar dengan rimau ni. Lari, penat. Aku nak rehat kejap. 10 minit. Take 5 minit. Ataupun sambung apa ni? Sambung lari semua. Boleh tak? Tak boleh. Dia orang yang flee ni, maksudnya apa dia? Dia kena sungguh-sungguh berlari macam lari kena kejar dengan rimau. Macam itulah kita sepatutnya kena sungguh-sungguh menuju Allah setiap masa. Tak adalah kata lepas buat maksiat baru nak kena taubat. Tak. Hati kita galik tengok TV. Bukan dosa pun. Hati kita galik baca surat khabar. Bab politik ke bab sukan. Bukan dosa pun baca surat khabar. Hati kita galik main telefon. Tengok benda tu, tengok berita kat telefon, tengok ni kat telefon. Bukan dosa pun. Tapi tak boleh lama-lama. Bahaya. Sebab apa? Aku ni Allah cipta untuk dekat dengan Allah. Aku ni Allah cipta wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku ni Allah cipta untuk ibadat pada Allah, bukan sembahyang 5 waktu saja. Setiap masa kena ingat Allah. Jadi bila hati lalai walaupun tidak buat dosa maksiat, tengok TV. Contohlah cerita kartun, bukan haram pun. Tengok berita dunia jam 10. Contohlah cerita perang sana sini. Bukan haram pun. Tapi kalau lama sangat dengan telefon, lama sangat dengan TV, lama sangat borak dengan kawan-kawan, tak boleh jadi ni. Lari cepat-cepat menuju Allah balik. Buat balik amal-amal amal. Zikir ke, istighfar ke, taubat. Tu. Nak ceritanya, dalam bab menuju pada Allah, tak boleh slow-slow, lembek-lembek. Tak boleh slow-slow, santai-santai, relax-relax. Lepas tu orang cakap, jom lah. Dia kata, tak apa, awak pergi dululah. Saya ni memilih jalan slowly but surely. Sedap bunyi dia. Tak. Dalam bab Allah suruh fafirru. Daripada perkataan fafirru ni, fafirru, ke akhirat nanti, oleh kerana kita risau, kita takut, kita akan dituntut. Isteri akan tuntut kat suami, anak-anak akan tuntut dengan mak ayah. Maka masing-masing akan fafirru, melarikan diri sungguh-sungguh. Aku pun tak lepas lagi. Aku pun tak selesai lagi. Macam orang ada hutang. Dia hutang duit dengan kita, dia pun banyak benda tak bayar lagi bulan ni. Dia ada hutang duit dengan kita, dia pun banyak benda lagi dia tak bayar. Macam mana reaksi dia? Call tak angkat. Nampak kita lari, nampak kita mengelak, contoh. So kat akhirat nanti, setiap orang akan lari sungguh-sungguh. Kenapa lari sungguh-sungguh? Tak nak bertanggungjawab terhadap anak dia, terhadap isteri dia, terhadap adik-beradik dia.
Tak apa. Aku pun belum tentu lepas lagi. Adik-adik aku datang tuntut tu, tuntut ni, minta tolong tu, minta tolong ni, macam mana aku nak buat? Tolong baca dia Puan Izawani, surah apa ya? Abasa. Fli juga kat sini. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Fli juga kat sini. Page 585. 585 ayat 33 sampai 37. Boleh Puan Izawani? 33 sampai 37. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya. Kerana setiap seorang daripada mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang sangat menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sendiri sahaja. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Lari sungguh-sungguh tu. Tak nak tanggungjawab. Lari pada mak ayah, lari pada isteri, lari pada anak-anak. Takut anak-anak tuntut tu, tuntut ni. Jadi lari tu bukan lari sikit-sikit, lari sungguh-sungguh tu. Takut dituntut dan sebagainya. Ni bahasa Arab dia guna fafiru. Kalau berlari biasa, macam lumba lari ni kan. Bahasa Arab lari biasa, dia ada dua perkataan. Satu, jim roya. Jim roya, tu lari biasa. Satu lagi dia guna perkataan ro kaf dot. Ro kaf dot tu lari biasa. Lari lah. So, perkataan fafiru ni lari sungguh-sungguh. Melarikan diri sungguh-sungguh daripada tempat ataupun sesuatu yang bahaya. Dia kat skrin. Kita tengoklah. Untuk rezeki, tengoklah saya ulang balik. Untuk rezeki berjalan, ayat kita sekarang. Untuk rezeki Allah suruh berjalan. Jangan duduk saja tunggu rezeki sampai. Ini pun nama dia jahil juga. Untuk semayang, fas'au. Kena cepat sikit. Untuk minta ampun, sari'u, segera. Jangan tangguh-tangguh. Jangan biar seminit pun. Untuk kebaikan, berlumba-lumba. Menuju Allah. Bila lalai, bila rasa jauh pada Allah, kena berlari sungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah-perintah Allah dalam Quran. Jangan cakap orang lain. Aku ni mana aku berlumba? Mana aku berjalan? Aku ni biasa jalan dalam bab kebaikan je lah. Santai-santai. Tak, dalam bab kebaikan Allah tak bagi. Sebab apa Allah suruh berjalan dalam bab cari makan? Benda kita akan tinggal. Makan sedap mana-mana sekali. Aku makan sutang pula dah. Makan udang, sotong, apa lagi? Anak ikan bakar, contohlah. Apa saja. Benda kita akan tinggalkan. Tak dapat pun tak apa. Benda kita akan tinggalkan. Tak dapat pun tak apa. Seumur hidup. Nak makan makanan paling sedap lah yang dia minat. Tak dapat makan. Tak mampu. Contoh. Tak apa. Tak hina pun. Tapi kalau bab keampunan, tak dapat buat. Kalau bab, solat kalau tak sempat buat sebab tak bersegera. Apa lagi tadi? Minta ampun kalau tak sempat buat. Kebaikan tak sempat buat. Tak menuju Allah kat muka bumi ni. Bila mati, rugi besar ni. Ni tak dapat, rugi besar. Benda Allah suruh berjalan, kita buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau tak dapat, aku ketinggalan zaman. Benda Allah suruh bersegera, berlari-lari anak, bersegera, berlumba, berlari gila-gilanya Allah suruh, kita buat, jadi kurang sahaja. Kenapa Allah suruh ni? Sebab Allah, dia macam mak ayah kita masa kita kecil. Kita tak tahu kenapa tak bagi makan coklat, tak bagi makan jajan banyak sangat. Kita tak tahu. Yang kita tahu mak ayah aku tak sporting. Orang lain makan okey je, aku makan dia marah. Contoh. Sebab kerana dia tahu kebaikan masa depan kita lah. Dia tak bagi kita makan coklat, makan jajan. Contoh. Kerana fikirkan masa depan kita, kebaikan masa depan kita lah, mak ayah ni paksa belajar. Tak bagi main telefon lama-lama, tak bagi tengok TV lama-lama. Kita pun dah latih bunga je, mak ayah aku tak sporting. Contoh. Sekarang baru dia besar, kita tahu patut pun dulu mak aku tak bagi makan coklat banyak, tak bagi makan jajan banyak. Patut pun dulu mak aku paksa aku belajar pagi, petang, malam pergi tuition lagi. Sekarang aku dah jadi mak ayah baru aku tahu penting. Kita dah jadi mak ayah baru kita tahu kenapa dulu mak ayah kita suruh ni jangan buat ni, banyakkan ni, kurangkan ni. Nampak? Tu contoh kita dengan mak ayah. Allah
Dia lagi tahu future kita banding dengan mak ayah kita. Jadi kita tahu ke tak tahu ke kenapa yang ni Allah suruh berjalan, ni Allah suruh segera, ni Allah suruh lumba, ni Allah suruh lari gila. Allah lagi tahu future kita. Masa depan sebenar kita Allah lagi tahu. Mak ayah kita pun belum tentu faham masa depan kita ke akhirat. Sebab tu Allah suruh buat yang mana berjalan. Yang patut berlari anak. Yang patut segera. Patut berlumba. Okey, walaupun kita tak tahu kenapa Allah suruh buat macam ni. Tapi yakinlah, buat je, taat je, patuh je, kita akan nampak kebaikannya pada hari akhirat. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, tu ayat terakhir minggu lepas. Ayat terakhir minggu lepas. Yang buat benda ni, saya lupa nama dia. Ustaz yang susun ni. Ustaz tu selalu masuk TV. Doktor apa nama dia, saya lupa dah. Ustaz tu dia selalu masuk TV. Dia yang susun ni. Dalam bab cari rezeki dan apa ni. Nanti kalau saya jumpa balik, saya share lah balik penulisan dia tu. Okey, baik, tak apa. Seterusnya, ayat kita sekarang surah Al-Mulk, muka surat 563 ayat 16. Amintum, adakah? Amintum, kamu berasa aman. Amintum, kamu berasa aman. Okey. Dalam bracket tulis dengan zat yang. Dengan zat yang. Boleh. Man tu kita terjemah dengan zat yang. Jangan nak terjemah orang yang. Kita bukan cerita pasal Allah, orang. Kita cerita pasal Allah. Jadi terjemah man dengan zat yang. Okey. Ada terjemah Tuhan yang. Boleh juga. Fi di as-sama langit. As-sama langit. Okey. An bahawa yakhsifa dia akan menenggelamkan kamu. Dia akan menimbuskan kamu. Yakhsifa tu menenggelamkan. Sink, apa dia terjemah sink? S-I-N-K. Tenggelamkan. Yakhsifa dia akan menenggelamkan. Bikum dengan kamu. So ni dia akan menenggelamkan kamu. Al-ar, dalam bumi. Al-ar, dalam bumi. Fa, maka. Iza, tiba-tiba. Hiya, ia. Hiya, ia. Ia bumi itulah. Ia bumi. Tamur bergoncang. Tamur bergoncang. Kita buat dua ayat dulu lah, senang. Tamur bergoncang. Am ataupun adakah, ayat 17. Am ataupun adakah. Okey. Am ataupun adakah. Amintum, kamu berasa aman? Amintum, kamu berasa aman? Man dengan zat yang. Man dengan zat yang. Fisama di langit. Fisama di langit. Okey. An bahawa yursila dia menghantarkan. Yursila dia menghantarkan alaikum ke atas kamu, alaikum ke atas kamu hasiba. Apa terjemah hasiba? Angin ribut berbatu. Terjemah hasiba, angin ribut berbatu. Violent tidak sebut. Violent whirlwind. WHIRLWIND. Angin ribut berbatu. Okey. Boleh? Fa maka sa nanti ataupun kelak. Sa nanti ataupun kelak. Ta'lamuna, kamu akan mengetahui. Ta'lamuna, kamu akan mengetahui. Okey. Kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Nakiri. Okey, terjemah nakiri ancamanku. Nakiri ancamanku. Nakiri pula ada. Naziri. Nakiri bawah dia, silap. Naziri ancamanku. Okey. Tolong terjemahkan dia. Ayat baru kita, Puan Khairiyah, terjemahkan boleh 2 ayat ni, Puan Khairiyah. Adakah kamu berasa aman dengan zat yang di langit, bahawa dia akan menenggelamkan kamu dalam bumi? Maka tiba-tiba ia bergoncang.
Ataupun adakah kamu berasa aman dengan zat yang di langit bahawa dia menghantarkan ke atas kamu angin ribut berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana ancamanku. Okey, terima kasih Puan Khairiyah. Ayat tadi, ayat yang kita lalu tentang makan-makan tadi kan, itu dia panggil ayat, dia panggil targhib. Maksud targhib, nak beri galakan pada manusia, beri galakan pada manusia agar bersyukur pada Allah, sebab Allah tu maha baik, dia bagi rezeki, dia mudahkan manusia dapat rezeki, dia dah susun atur rezeki pada manusia, dia suruh kita usaha lebih sikit je untuk dapat rezeki. Itu dia panggil targhib. Ayat sekarang dia panggil tarhib, menakutkan. Terjemah targhib itu memberi galakan, targhib itu memberi galakan. Maksud beri galakan macam mana targhib? Allah kan baik, bagi kamu rezeki, suruh kamu berjalan cari rezeki, Allah sediakan rezeki untuk kamu, baik tak? Baik ya? Itu targhib. Sekarang tarhib. Maksud tarhib, walaupun Allah baik, bagi kamu rezeki, jangan ambil kesempatan terhadap sifat baik Allah tu. Tak apa je tak taubat lagi, tak apa je buat dosa maksiat, tak apa je Allah kan baik, jangan. Jangan kerana Allah maha baik, maha lembut, maha penyantun, maha penyabar, kamu ambil kesempatan buat maksiat, buat dosa, tak semayang, contohlah, hidup dengan tenang, jangan. Maka ni sebenarnya tarhib, memberi ancaman, menakut-nakutkan. Adakah kamu boleh hidup dengan aman dalam keadaan kamu buat dosa maksiat, dalam keadaan kamu syirik pada Allah? Kamu boleh hidup dalam keadaan aman? Pelik kamu ni, hidup dalam keadaan aman. Kamu hidup dalam keadaan tak rasa bersalah, tak rasa takut. Seolah-olah orang yang dia bawa kereta, contohlah ni, dia dah lah lesen tak ada, kereta rotek mati, dia boleh bawa jauh-jauh. Okey? Adalah orang-orang yang borak-borak, sembang-sembang, dia kata nak beli kereta yang berjenama, murah sikit, beli kereta Singapura. Orang cakap kat saya lah, beli kereta Singapura, dapat murah sikit sebab tak kena cukai kerajaan Malaysia, beli kereta Singapura. Ustaz nak beli tak? Dia kata, dia sebutlah harga murah. Tapi Ustaz nak tahu tak, siapa yang beli kereta Singapura pakai kat sini, tak tenang hidup dia Ustaz. Pergi sana takut, pergi sini takut. Okey, takut polis nampak, takut JPJ nampak. Bunyi siren ambulans pun dia jadi takut, padahal ambulans je. Sebab apa? Dia pakai kereta yang tak sah dari sudut undang-undang kerajaan Malaysia. Nak pakai? Oh tak nak, kalau macam tu. Macam kita buat kereta tak ada rotek, buat kereta tak ada lesen, takut sama. Takut ada roadblock tiba-tiba, nampak polis takut. Tapi kalau kereta kita complete, rotek, insurans semua, kita pun ada lesen, tak takut apa? Contoh. Ni contoh lah ni. Kan? So, samalah juga. Manusia yang buat dosa pada Allah, manusia yang buat maksiat pada Allah, yang tak semayang langsung hari ni, contoh lah. Hari ni tak semayang langsung, semalam buat dosa, kemarin buat dosa, tak taubat-taubat lagi. Maka dia pelik lah. Macam mana dia buat dosa, tapi dalam keadaan dia tak takut. Ada seorang hamba Allah ni, dia dah 6 tahun pakai kereta, tak pernah buat lesen. Sebab dulu dia kena saman, dia tak bayar saman, dah buat lesen sampai sekarang tak boleh. Ada orang macam tu. Lepas tu macam mana? Jalan je lah. 6 tahun tak ada lesen, 6 tahun tak ada lesen. Pelik kita. Boleh hidup. Kita tengok pelik, kita dengar pelik. Macam mana dia boleh tenang Hulu Kilir, bawa isteri, bawa anak-anak pergi Hulu Kilir tak ada lesen. Tak ada rotek mati tu biasa dah dengar. Ni tak ada lesen, boleh bawa Hulu Kilir. Pelik kita dengar. So, sepatutnya kena lagi pelik dengan orang-orang yang tak solat, orang-orang yang buat maksiat, orang-orang yang meninggalkan kewajipan-kewajipan. Dia orang yang meninggalkan kewajipan. Hari ni dia tak solat subuh, zuhur, asar, maghrib. Hari ni dia tak solat sengaja, tinggal solat. Selagi dia tak qada solat tu, tak taubat sungguh-sungguh, selagi tu dia hidup dalam kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Tapi dia relax je. Pelik ke tak pelik? Pelik kan? Sebab tu untuk ayat-ayat macam ni Allah guna perkataan ni soalan. Kamu ni boleh rasa aman? Pelik kamu ni, kamu tenang je. Kamu tak takut ke? Kamu tak risau ke bahawasanya man fis sama' tu maksudnya Allah yang berkuasa di langit, Allah yang menguasai langit, okey, boleh menenggelamkan kamu kat bumi, tiba-tiba je bumi tu bergoncang.
Allah tak perlu bagi warning. Tak perlu bagi amaran awal. Kamu mungkin berada kat negara yang tak pernah dengar gempa bumi lah, contoh. Kalau Indonesia tu semua gunung berapi lah, gempa bumi lah Indonesia tu semua contoh. Di negara kamu mungkin tak pernah berlaku ataupun jarang sangat berlaku. Kenapa Allah Ta'ala mesti kena bagi warning awal dulu ke? Tak. Tiba-tiba boleh berlaku gegaran, tiba-tiba boleh gempa bumi, dan tiba-tiba kamu yang asalnya duduk atas bangunan kukuh, bangunan tu dibina anti gempa bumi, anti tsunami, macam-macam anti ada kat bangunan tu. Allah Ta'ala nak tenggelamkan, boleh tenggelamkan tiba-tiba. Jadi bagaimana kamu hidup dalam keadaan kamu tahu umat-umat sebelum ni telah dibinasakan oleh Allah dengan berbagai-bagai cara. Kaum Nuh Allah binasakan macam mana? Tahu tak? Tahu. Orang Mekah tahu tak? Tahu. Surah ni surah Makiyah. Orang Mekah tahu tak apa berlaku pada kaum Nabi Nuh? Tahu. Kalau tanya siapa buat? Allah. Mereka jawab Allah yang binasakan mereka. Tahu tak apa berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Hud? Tahu. Siapa yang menimpakan azab-azab itu pada mereka? Allah. Mereka dah tahu Allah punya rekod yang membinasakan umat sebelum ni. Mereka tahu Allah berkuasa. Dan mereka juga tahu Allah boleh binasakan mereka anytime. Tapi yang peliknya, macam mana mereka boleh berasa aman? Orang putih terjemah macam ni. Orang putih terjemah, amin tu, did you feel secure? Awak boleh berasa aman? Ada satu ceramah dia kata apa? Orang yang jual dadah ni. Orang terlibat dengan jual beli dadah ni lah. Dadah ke apa saja yang diharamkan oleh kerajaan ni lah. Dia punya hidup, walaupun duit dia banyak, untung banyak sebab jual dadah. Tapi dia punya tak tenang. Setiap kali orang datang ke pintu rumah dia, apa perasaan dia? Boleh ke mari? Siapa datang ni? AADK ke, poli ke, apa ke? Walaupun yang datang ketuk pintu tu orang hantar makanan, Grab Food, Food Panda. Yang ketuk pintu rumah dia tu Grab Food, Food Panda. Kadang-kadang jiran dia ketuk nak bagi goreng pisang. Tapi oleh kerana dia ni ada buat kesalahan jenayah, bunyi orang ketuk pintu je dah 1001 perasaan datang dalam hati dia. Boleh ke datang ni? Dia datang macam mana aku ni? Habislah aku gini. Jadi bila buat salah dengan orang kat dunia, buat salah dengan pihak kerajaan kat dunia, rasa takut tu ada. Perasaan takut tu mari dalam diri. Nak pakai kereta Singapura tadi tak boleh pakai. Sebab apa? Hati tak tenang. Boleh lah nak pakai dalam ladang kelapa sawit, buat kat kelapa sawit boleh. Bila kereta Singapura mahal-mahal, comel-comel, buat kait kelapa sawit boleh lah. Bubuh sawit boleh lah. Tapi kalau pakai kat bandar ni takut nak pakai. Sebab apa? Tak tenang pakai. Pakai pergi mana-mana takut je buat. Dia tak payah pakai. Ni contoh. Jadi kita perasaan takut tu ada. Sebab sesama manusia, sesama dengan pihak kerajaan, dengan makhluk, kita ada. Tapi pada Allah, tak ada. Dah lama hidup tak semayang, relax je. Tak pakai tudung, kulu gili tak pakai tudung. Dalam keadaan dia tak tutup aurat. Dalam muka Allah. Mana boleh kata dia tak pakai tudung, Allah sedang redha pada dia. Mana boleh. Dia tak pakai tudung, jalan kulu gili. Macam mana dia boleh hidup dalam keadaan aman, tenang, buat benda Allah tak suka? Tu soalan ni masuk ayat ni. Kamu tak takut ke Allah boleh tenggelamkan kamu? Ayat 16. Dan ataupun Allah tak perlu tenggelamkan kamu, Allah datangkan angin ribut berbatu. Sama ada ribut tu puting beliung, ataupun Allah turunkan batu-batu sebagaimana Allah timpakan pada tentera-tentera bergajah. Kamu tak takut ke? Bila angin tu datang, barulah kamu tahu bagaimana hebatnya, dahsyatnya ancaman-ancaman. So, ayat ni sebenarnya ditujukan pada orang yang tahu Allah berkuasa buat segala-galanya dan mereka sedang memurkakan Allah, tapi mereka tak rasa apa-apa. Mereka tahu Allah mampu buat gempa bumi, puting beliung, batu-batu, hujan batu. Mereka tahu. Dan mereka juga tahu umat terdahulu dibinasakan sebab apa. Orang musyrikin, mereka juga tahu umat terdahulu dibinasakan sebab apa. Cari pasal dengan Allah. Lawan Nabi yang Allah hantar. Mereka, umat Nabi Muhammad ni, masa ayat ni turun lah. Mereka juga sedang cari pasal dengan Allah dan mereka juga sedang mereject Nabi yang Allah hantar. Tapi yang pelik, bagaimana kamu boleh berasa aman? Macam mana kamu tenang je? Sepatutnya orang rasa tenang siapa dia? Perkataan aman ni, alif mim nun. Perkataan a'amintum dalam kedua-dua ayat ni, a'amintum ni dalam kedua-dua ayat nurul asad dia, alif mim nun. Aman. Waktu a'amintum. Okey.
Kalau A panjang, amantum tu beriman. Kalau A panjang tu beriman. Ni amina ya'manu, perasaan aman. Orang yang layak rasa aman adalah orang Islam dan tak buat zalim. Maksudnya apa? Pertama, dia Islam, alhamdulillah. Yang kedua, dia bukan ahli maksiat, dia bukan jenis tinggal semayang, dia bukan jenis buka aurat suka hati kulu kilih. Orang ni layak berasa aman. Orang yang tak Islam, tak kisah agama saja, agama apa saja, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, sembah tu sembah ni, mereka tak layak sepatutnya rasa aman walaupun satu saat. Tapi yang peliknya, mereka tu sedang cari pasal dengan zat yang maha berkuasa. Bukan cari pasangan mereka, bukan cari pasangan Rusia, bukan cari pasangan China, bukan. Cari pasal dengan Allah Ta'ala, tapi mereka boleh hidup dengan aman. Pelik sungguh. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak boleh. Surah Al-An'am, saya muka surat sekejap. Surah Al-An'am. Muka surat 138 ayat atas sekali. 138 ayat atas sekali. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman paling besar syirik lah tadi. Salah satu bentuk kezaliman paling besar syirik. Tapi tak, bukan syirik saja. Tinggal semayang, tak tutup aurat, buat dosa maksiat. Itu semua kezaliman. Jadi orang yang layak berasa aman adalah orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan mana-mana kezaliman. Paling besar sekali syirik. Orang ni layak rasa aman. Tapi kalau dia beriman dalam masa sama buat dosa, dia tak patut rasa aman. Kalau lepas taubat lain lah. Dan orang kafir, selagi dia tak ucap dua kalimah syahadah, dia tak layak rasa aman walaupun satu saat. Tapi yang berlaku hari ni, adakah mereka boleh merasa aman? Mereka tak tahu ke ya Allah Ta'ala telah binasakan banyak umat sebab perangai buruk macam mereka? Mereka buat benda yang sama tapi boleh merasa aman. Sebab tu ayat-ayat bab aman-aman ni, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, Allah gunakan dalam bentuk soalan. Kenapa nak tunjuk betapa peliknya mereka? Buat Allah murka tapi tenang. Macam anak-anak buat mak ayah terasa hati. Pelik tak? Hari ni anak-anak, dia buat mak ayah dia kecil hati, buat mak ayah dia terasa hati, tapi dia relax je. Tak fikir pun nak minta maaf, tak fikir pun nak tackle balik hati mak ayah dia. Pelik tak? Pelik kan? Ni contoh dengan mak ayah. Bayangkan kalau mak ayah dia mati macam mana? Dia buat salah dengan mak ayah dia, tak sempat minta maaf, tak sempat minta ampun, tak sempat nak tackle balik hati mak ayah dia mati. Ini seumur hidup dia. Walaupun masa gaduh tu dia kata dia betul, mak ayah dia salah. Jadi pihak yang benar, mak ayah dia salah. Contohlah. Jadi macam mana dia boleh hidup tanpa redha mak ayah? Pelik tak? Pelik. Ni lagi teruk, orang yang boleh hidup tenang, pergi cuti gunung gilir, contohlah. Bukan salah bercuti tu. Tak apa nak pergi cuti pun. Yang salahnya dia pergi cuti gunung gilir, makan sana sini, dalam keadaan dia sedang buat Allah murka. Tak taubat, tak minta ampun pada Allah. Tu yang pelik. Sebab tu, saya ulang balik, ayat-ayat mengenai aman-aman ni, Allah guna A kat depan. Contoh dalam surah Yusuf. Saya bagi contoh-contoh. Kalau baca dia, Puan Rosimah boleh? Puan Rosimah Kasim, tolong baca boleh? Surah Yusuf. Afa aminu, tak silap dia ayat dia. Afa aminu makrallah. Bukan afa aminu. Yes. Muka surat 248, ayat 106-107. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah, bahkan mereka menyekutukannya. Adakah mereka berasa selamat daripada didatangi azab Allah yang menyelubungi mereka, atau datangnya kiamat pada mereka secara mendadak sedang mereka tidak sedar? Katakanlah. Cukup Puan. 2 point saya. Adakah mereka berasa selamat daripada azab Allah yang datang pada mereka, yang boleh membinasakan mereka secara keseluruhan? Azab Allah tu boleh datang pada mereka baghtatan, sudden, tiba-tiba, tanpa perlu ancaman awal. Tapi mereka tak sedar azab tu datang. Masa azab tu datang, mereka tak sedar. Mereka tak takut ke? Anytime.
orang yang syirik pada Allah ni, mereka sepatutnya kena rasa takut macam penjual dadah tadi lah. Pengedar dadah duduk dalam rumah. Macam perasaan dia. Pengedar dadah duduk dalam rumah ni takut je semua. Setiap masa takut. Orang ketuk pintu takut. Bunyi kucing lalu pun takut. Takut polis mari rumah dia. Sepatutnya orang syirik kena ada rasa macam tu. Tapi sebabkan orang syirik ni, dia tak ada rasa takut pada Allah. Sebab tu Allah tanya guna A tu. Afa aminu, adakah mereka boleh merasa aman? Ada 3 ayat lagi. A juga. Jadi ayat aman ni, rasa secure, rasa selamat ni, Allah guna A. Surah Al-A'raf. Kalau baca Puan Aliza, surah Al-A'raf. 163 ayat 97, 98, 99. 97, 98, 99. Boleh? Puan Aliza. Ketiga-tiga ayat tu, kalau kita tengok bermula dengan A. Adakah mereka merasa aman? Adakah mereka boleh rasa selamat? Tu cara nak baca dia tu. Tanya tu dengan nada pelik. Tolong baca Puan Aliza. Page 163 ayat 97, 98, 99. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau adakah penduduk negeri itu berasa aman daripada siksaan kami yang datang pada waktu pagi ketika mereka sedang bermain? Atau adakah mereka merasa aman daripada siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang berasa aman daripada siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Terima kasih Puan. Orang yang rugi saja yang sentiasa rasa selamat, sentiasa rasa secure dalam keadaan dia buat dosa maksiat. Kalau dia jenis orang jaga semayang, dia jenis orang jauhi dosa maksiat, takut buat dosa besar, takut buat dosa kecil, dia rasa selamat je semua, tak apa lah. Ini hari-hari buat Allah murka, hari-hari buat Allah marah, tapi dia feel secure. Dia rasa selamat. Ni namanya pelik bin sangat-sangat ajaib. Pelik sungguh. Okey. Kalau kat Malaysia ni dia anak raja, dia anak menteri, dia anak orang kaya, tak apalah dia buat benda pelik-pelik. Anak raja, anak menteri, anak orang kaya, jual dadah, kena tangkap esok lepas. Ramai je kes-kes kat negara kita. Orang lain ada ganja sikit-sikit kena tangkap dah. Dia anak orang besar, anak orang kaya, tanam ganja kat rumah. Berlambak pokok ganja kat rumah. Kena tangkap ini esok lepas. Tak apa. Kalau dia nak berasa aman, tak apalah. Mak ayah dia kaya hebat. Tak apa. Rakyat biasa yang bukan nak siapa-siapa ni, tanam ganja, jual dadah, tapi rasa aman. Pelik lah. Pelik lah. Ni contoh. Sama lah juga. Orang cari pasal dengan Allah, orang musyrikin, orang buat dosa, tapi rasa aman. Pelik tak? Sangat-sangat pelik. Ya Puan Zakiah? Kalau kita tengok kan keadaan macam ni lah, macam negara kita ke mana-mana pun, orang-orang yang kafir ni, dia memang tak ada rasa apa lah. Memang dia rasa aman ni sebab mungkin dia tak tahu, Ustaz. Memang dia tak tahu pun. Ancaman-ancaman Allah tu, tak pernah baca Quran, dia tak tahu apa. Jadi adakah itu menjadi kesalahan kepada kita yang tak pernah menyampaikan kepada dia orang? Yes. Al-Quran yang what not tu, dia orang memang relax. Sebenarnya, Puan Arzakiah, patutnya soalan ni tanya pada mereka ke tanya pada orang Islam? Lagi sesuai. Orang Islam lah, sebab orang Islam tahu. Orang kafir tanya dia tak tahu. Dia memang bila dia tak tahu tu, dia tak rasa takut lah. Bukan macam tak tahu Puan Zakiah. Bukan tak tahu, tak percaya. Yalah, mungkin tak percaya lah. Bila dia percaya tu, dia tak ambil tahu lah. Jadi maknanya dia tahu. Bila dia tak percaya akhirat, tak percaya azab-azab Allah, tak percaya syurga neraka, dia nak ambil kisah. Tak kisah langsung. Jadi salah kita lah sebenarnya. Tak meyakinkan mereka, tak menyampaikan kepada mereka, salah kita jugalah sebenarnya. Tapi lagi pelik biar ajaibnya, orang Islam lah. Tahu ada syurga neraka, tahu murka Allah, tahu redha Allah, tahu bab-bab dosa maksiat. Bagi orang kafir mana ada dosa maksiat? Dia tak payah cakap lah bab neraka kat dia tak percaya, dia tak terima, biar. Orang kafir, orang Islam ni, orang Islam. Pelik. Baik. Baguslah pandangan Puan Zakiah tu. Bab orang kafir. Cuma masa ayat ni turun, ayat ni turun pada orang mana? Orang musyrikin Mekah. Yang tahu tak tentang Allah? Tahu tentang Allah.
Mereka tahu Allah pernah buat pada kaum orang musyrikin Mekah. Mereka tahu apa yang Allah Ta'ala telah buat pada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Dia orang kafir sekarang, orang Hindu ke orang Buddha, kalau tanya mereka, tahu tak dulu ada kampung yang dibinasakan? Mereka akan terima kisah-kisah tu. Orang Yahudi, Nasrani, mereka terima kisah kaum-kaum yang Allah telah binasakan. Sebab dalam kitab mereka pun ada cerita kehancuran kaum-kaum sebelum tu. Orang Mekah, mereka juga tahu kisah-kisah kaum yang dibinasakan. Sebab tempat-tempat orang-orang yang Allah binasakan tu tak jauh pada tempat mereka. Walaupun mereka kafir, tapi mereka tahu kemampuan Allah untuk binasakan tempat-tempat tu. Sepatutnya mereka setakutlah sebab tu ayat ini turun untuk mereka. Adapun sekarang, macam Puan Zakiah kata tadi lah, orang Hindu sekarang, orang Buddha sekarang, tak kisah pun. Dia tak percaya akhirat, tak percaya Al-Quran, tak percaya syurga neraka. Jadi kita nak takutkan mereka tu macam tak ada apa. Kita nak takutkan mereka dengan benda mereka tak percaya, macam tak ada apa. Betul lah Puan Zakiah punya kata tu. Orang kafir sekarang dia tak rasa apa, dia tak percaya. Bukan tak tahulah, tak percaya. Nak kata tak tahu macam tak kena pula. Puan Zakiah tak tahu dengan internetnya ada, dengan suasana sekarang ni tak mungkin tak tahulah. Mereka tahulah apa yang orang Islam kata ni. Apa orang Islam duk usaha, apa orang Islam duk cakap, mereka tahulah orang kafir ni. Cuma mereka tak percaya. Jadi mereka tak percaya, cakaplah macam mana pun mereka tetap takkan buat tak tahu je. Okay? Patutnya kita lah yang Allah beri kefahaman agama ni kena sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka jadi orang percaya, mereka prepare juga macam kita. Tapi lagi pelik biar jahitnya orang Islam ni. Saya tak ada syurga neraka. Percaya tak kalau tak sembahyang kena datang ke akhirat? Percaya. Tapi tak sembahyang. Pelik sungguh. Percaya tak nanti kalau ambil rasuah apa berdosa ke akhirat? Percaya. Takkan tak percaya pergi haji 4 kali ya. Biar rasuah juga, bagi rasuah juga. Contoh. Tu yang lagi pelik. Okay, tengok hadis kat skrin. Bukan hadis kata-kata siapa ni? Hasan Basri. Orang mukmin beramal dengan ketaatan tapi masih lagi rasa takut. Itu tanda iman. Orang Islam bila buat dosa, bila buat maksiat, tak tenang hidup selagi tak taubat, rasa tak sempurna hidup selagi tak minta ampun, itu tanda dia mukmin. Dalam sebuah hadis Nabi kata apa dia? Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu membuat kamu rasa puas, gembira, dan apabila keburukan kamu membuat kamu rasa sesak dada, maka tu tanda mukmin. Maksudnya apa? Orang mukmin ni tanda ada iman dalam hati dia, tanda iman dia kuat. Lepas dia buat maksiat, dia akan cela diri dia. Dia kata bodohnya lah aku ni, kenapa aku buat maksiat tu? Aku dah tahu tak boleh buat, aku buat juga. Macam mana kalau masa aku tengah buat tu, Allah cabut nyawa aku. Kenapa bodoh nak aku buat maksiat tu? Kalau dia ada perasaan macam tu dalam hati dia, tu tanda dia ada iman. Tapi kalau dia buat maksiat, buat dosa, dia relax je. Dia relax je. Maka itu masalah besar bagi dia. Itu masalah besar bagi diri dia. Tadi solat Jumaat tadi, bagus hadis tu. Kebetulan saya rasa hadis tu sesuai untuk kelas kita malam ni. Saya ambil. Ni khutbah Jumaat Selangor siang tadi. Ni, tengok kat skrin. Kecil sikit tapi boleh nampak kot. Rapatkan tengok rapat sikit. Tengok hadis daripada Imam Bukhari. Ni khutbah Jumaat Selangor tadi. Puan-puan tak pergi solat Jumaat, saya dengan Haji Ishak je lah yang sekarang ni pergi solat Jumaat tengah hari tadi, siang tadi. Ni hadis dalam khutbah Jumaat Selangor. Untuk sahabat-sahabat wanita-wanita, khutbah Jumaat sebenarnya boleh download. Hari Khamis dah boleh download. Jika laman web Jais, boleh download khutbah Jumaat. Walaupun puan-puan sekalian tak pergi solat Jumaat, tapi boleh tengok khutbah Jumaat secara online. Boleh baca lah. Ni saya download tadi. Tengok hadis ni daripada Imam Bukhari, daripada Abdullah bin Mas'ud. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi. Orang mukmin dia tengok dosa-dosa dia seolah-olah dia duduk bawah gunung-gunung yang ditakuti akan jatuh menimpanya, menghempaknya anytime.
Orang mukmin ni bila buat dosa, dia bagaikan duduk bawah gunung yang bila-bila boleh gunung tu hempap dia. Macam dia duduk dekat bangunan yang hampir nak runtuh. Tu orang mukmin. Okey. Adapun fajir, pendosa, sebaliknya seorang yang fajir, pelaku dosa, okey, mereka melihat dosa-dosa tu bagaikan seumpama seekor lalat ingat kat hidung. Small matter. Masalah kecil lalat duduk kat hidung. Selesai. Jadi buat dosa maksiat besar macam mana sekalipun, bukan masalah besar bagi dia. Dia buat dosa maksiat, buat Allah murka, buat Allah marah, tapi benda tu macam tak ada apa pun. Harga beras naik tu lagi besar masalah bagi dia. Contohlah, bukan nak sokong mana-mana, tak. Sedangkan harga beras naik, harga barang naik, ialah masalah juga. Tapi masalah tu awak tu yang buat dosa maksiat tak taubat-taubat, tu lagi masalah pada beras naik. Bukan saya sokong beras naik, jangan salah faham pula. Saya pun tak sokong harga barang naik. Tapi, kita anggap benda tu besar. Harga barang naik besar, tol naik besar. Yes, kita memang terkesan lah bila barang-barang naik. Tapi orang tak semayang, tak buat dosa maksiat, tak taubat, tu lagi besar masalah dia. Ni hadis yang saya sebut tadi. Ni tak ada khutbah Jumaat tadi lah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Mamah radhiyallahu anhu, daripada Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, okey, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki tanya Nabi, ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Apakah itu iman? Maka Nabi kata, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu menggembirakan kamu dan kejelekannya menyusahkanmu. Kejelekannya tu apa? Buat dosa maksiat rasa susah hati. Tak semayang rasa susah hati. Bangun subuh pukul 8, Allah. Walaupun tak sengaja. Dalam bab solat subuh ni, siapa bangun lambat kerana memang betul-betul dia tak sengaja, tak berdosa. Bab subuh lah ni. Tapi dia sedar 5.40, azan 5.50, dia tidur balik. 5.40 dia sedar, azan 5.50. Dia sengaja tidur balik. Walaupun dia niat nak bangun 10 minit lagi, dia tetap berdosa juga. Itu dalam bab subuh lah ni. Waktu subuh kena jaga sungguh-sungguh ni. Jadi bila dia bangun subuh pukul 7.30, Allah, dosa besar aku hari ni, dia rasa macam tu. Nampak tu tanda mukmin. Maka kau orang mukmin. Lalu dia tanya lagi, ya Rasulullah, apa itu dosa? Maka baginda menjawab, idza haka fi nafsika syai'in fada'hu. Bila kamu rasa macam tak sedap hati kalau buat, boleh ke tak boleh? Kalau buat ni orang pandang macam mana, agak-agak tinggalkan terus benda tu. Dosa ni kamu rasa tak senang dalam hati. Kamu rasa, orang tengok cakap apa? Orang bagi orang okey ke tak okey benda ni? Jadi okey ke tak okey, tinggal terus. Kerana itu adalah dosa, kata Nabi SAW. Okey, baik. Kita tak boleh cek orang lain. Orang tu tak semayang, orang tu tak tutup aurat. Kita tahu tak dia tenang tak tenang. Kita tak tahu. Jadi jangan judge orang. Judge diri kita sendiri lah. Aku ni banyak buat dosa maksiat, tak taubat lagi pada Allah. Aku ni hidup dalam keadaan tak solat. Contoh lah. Kita solat lah. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ni maksudnya kita ada buat dosa. Dosa-dosa yang kita tahu dosa kita sendiri. Tak taubat lagi. Tak sungguh-sungguh nak berhenti lagi. Jadi kita tak takut ke? Allah Ta'ala matikan kita anytime. Allah cabut nyawa kita anytime. Tak takut ke? Tanya diri kita sendiri. Okay, baik. Allah kata apa? Kita mungkin berada kat negara yang tak pernah ada gempa bumi. Kita mungkin berada kat negara yang tak pernah ada tsunami. Contoh. Maka Allah kata apa dia? Hang tak tahu ke Allah Ta'ala ni ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Allah boleh guna benda lain nak binasakan manusia. Allah boleh guna COVID. Allah boleh guna virus X. Macam tak kisahlah macam-macam virus nak keluar baru ni. Apa saya nak tunjuk tadi ya? Tengok surah ni. Orang zaman dulu, bila kaum Nabi Nuh dilanda banjir, maka kaum Ad kata apa? Kita ni nak selamat pada banjir, kena buat rumah tinggi-tinggi. Dia pun buat rumah tinggi-tinggi. Konon-konon bila buat rumah tinggi-tinggi, tak kena banjir. Okey, fine. Dia ingat Allah Ta'ala nak azab, Allah ada banjir je. Dia ingat Allah Ta'ala nak mengazab manusia, Allah hanya boleh guna banjir. Allah datangkan puting beliung. Rumah tinggi, orang tinggi, semua habis hancur.
Datang kaum Samud, kaum ketiga, kita ni buat rumah rendah bahaya, kena banjir. Buat rumah tinggi kalau tak kukuh bahaya juga, datang puting beliung. Jadi nak selamat banjir, selamat puting beliung, kita buat rumah dalam gunung. Tebuk-tebuk gunung buat rumah. Mereka fikir selamatlah kan. Jadi kenapa mereka buat tindakan-tindakan macam tu? Nak berasa aman daripada ancaman Allah. Nak berasa aman daripada azab Allah. Kenapa? Allah Ta'ala hanya ada dua idea je nak binasakan manusia. Banjir dengan puting beliung je. Allah datangkan suara tempikan. Suara yang menggegarkan pendengaran mereka, buat mereka mati terus. Tengok muka surat 401. Page 401. Tolong baca dia, Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Ada Puan Maisarah. Dah keluar. Baik, tak apa. Tolong baca dia, Puan Izawani. Ayat berapa, Ustaz? 401 ayat 40. 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing daripada kaum itu kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang kuat yang menggegarkan bumi, ada yang kami benamkannya di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Okey, terima kasih Puan Izawani. Ya Allah kata apa? Ada yang kami hantar batu, hujan batu, ada yang kami bagi suara tempikan, ada kami tenggelamkan dalam bumi, ada kami tenggelamkan dalam laut. Banyak cara lah Allah nak azab. Banyak cara lah Allah nak azab. Duduk kat White House pun, contohlah kan, konon-konon lah tempat paling selamat. Allah tak boleh hantar bencana alam kat situ. Allah tak boleh buat ke bumi kat situ. Allah tak boleh buat puting beliung kat situ. Macam-macam Allah boleh buat. Ada satu ceramah yang saya dengar, baguslah ceramah tu. Saya pun kadang-kadang ambil juga point tu. Dia kata, nak tahu tak, kat dunia ni ada 7 perkara ajaib kan. 7 apa dia sebut tak tahu. Ada 7 keajaiban dunia. Dia kata, nak tahu tak yang ke-8 apa dia? Apa dia yang ke-8? Orang Islam tapi tak semayang. Tu lagi ajaib. Tu termasuk dalam keajaiban dunia lah tu. Disebut orang Islam. Kenalah dengan yang Puan Zaki yang kata tadi kan. Orang kafir tak semayang tak pelik. Orang Hindu, orang Buddha tak semayang tak pelik. Sebab mereka tak yakin akhirat. Tak cakap pasal semayang lah pada mereka. Mereka tak percaya akhirat. Tak cakap pasal semayang pada mereka. Mereka biasa pun judi, tak judi, apa semua, arak. Tak ada akhirat bagi mereka. Tak pelik lah. Yang peliknya orang Islam tapi tak semayang. Tu termasuk dalam keajaiban dunia. Ustaz tu ceramah. Orang Islam tapi tak semayang. Tu termasuk dalam perkara keajaiban dunia tu. Dia yakin. Dia percaya. Kalau tak semayang, mati, kena azab, kena neraka. Dia percaya. Orang Islam. Dalam Quran kata tak semayang kena azab. Masuk neraka sakar. Tapi dia yang percaya ada akhirat, ada neraka, tak semayang. Berdosa, dia tahu tak semayang berdosa. Tapi dia masih boleh hidup dalam keadaan tenang dan dia tak semayang. Pelik tak? Pelik lah tu. Pelik tak? Pelik lah. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Pelik lah guys. Keajaiban dunia yang ke-9 yang pelik apa dia? Mak ayah dia tahu dia tak semayang. Adik-beradik dia tahu dia tak semayang. Tapi mereka relax. Tak tegur, tak nasihat, tak cuba untuk buat dia berubah. Itu pun termasuk dalam keajaiban dunia juga. Itu pun termasuk dalam keajaiban dunia juga. Kita jangan jah orang lah. Mungkin orang tu kadang-kadang mak ayah dia orang bagus. Ada je setengah-setengah kat tempat kita pun. Mak ayah orang masjid. Mak dia kaki tadarus, kaki kuliah. Tapi anak keluar rumah hukum main seksi lagi. Kita tak boleh kata apa mak ayah ni. Mak ayah dia ni mesti keajaiban dunia, tak tegur anak dia, tak. Zaman sekarang tak boleh cakap macam tu. Kadang-kadang mak ayah ni puas nasihat anak. Anak pandai menjawab pula tu. Belajar pada YouTuber. Ada je jawapan depan mak ayah dia. Contohlah. Jadi kita jangan judge orang lah. Cuma saya nak beritahu point ceramah Ustaz tu. Betul. Ajaib tu. Dia tahu dia tak semayang, dia akan kena apa ke akhirat. Tapi dia masih boleh hidup tak semayang. Orang Yahudi. Cerita Yahudi. Orang yakin akhirat. Yahudi. Mereka yakin akhirat, mereka percaya akhirat, mereka macam kita juga ada syurga neraka. Yahudi ni lah. Tetapi, bila Nabi Muhammad datang, mereka reject Nabi Muhammad.
Dan mereka juga tahu apa bakal menimpa mereka ke akhirat bila mereka reject Nabi Muhammad. Mereka tahu ni Yahudi ni. Betul Allah kata apa? Fama asbarahum 'alan nar. Betapa bersabarnya mereka tu menghadapi neraka. Hebat sungguh. Perlilah. Tapi Allah kata mereka tahu mereka bakal masuk neraka, Yahudi. Tapi mereka tetap buat juga. Apa yang mereka tahu, mereka akan bakal ke neraka. Surah Al-Baqarah. Macam Puan Nur Zakiyah, surah Al-Baqarah. Cerita muka surat. Ama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nadzala. Okey, muka surat 26 ayat 174 175. Ni pasal Yahudi yang sanggup sembunyikan kebenaran tentang Nabi supaya orang tak beriman dengan Nabi. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menegur mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab siksaan neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu. Terima kasih Puan Zakiyah. Sungguh menghairankan. Pelik sungguh. Ni ajaib dunia yang keberapa tak tahu lah ni. Mungkin zaman tu kalau ada ustaz ceramah, ustaz kata kat Yahudi zaman tu lah kan. Yahudi ni termasuk dalam 8 keajaiban dunia. Mereka tahu dengan sebab mereka sembunyikan sifat Nabi. Mereka tahu dengan sebab mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad. Mereka tahu mereka bakal ke neraka. Yahudi ni lah. Tapi mereka tetap tak nak beriman. Maka Allah kata, betapa peliknya mereka. Sungguh menghairankan. Fama asbarahum 'alan nar. How bold they are. How dare they are to the fire. Macam mana mereka sanggup buat? Dia sama pelik macam iblis lah. Iblis lagi lah dah tengok neraka, keadaan neraka iblis. Tapi kerana angkuh sombong ke Nabi Adam, masuk ah. Janji aku tak sujud pada Nabi Adam. Pelik juga iblis tu. Jadi orang yang Islam, orang Islam yang sanggup ke neraka dalam keadaan dia tahu dia tak sembahyang, dia ke neraka. Tapi dia tak sembahyang juga. Dia tahu kalau dia buat dosa ni Allah cabut nyawa dia sebelum dia taubat, dia ke neraka. Dia tahu. Tapi dia buat juga. Maka masa tu na'udzubillah lah, dia punya tahap pelik dia macam Yahudi, macam iblis. Tak payah kata kat orang lah, kita tengok diri kita sendiri macam mana. Okey, boleh. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Wadan laqad, demi sesungguhnya. Kadzaba, dia kata Muslim kata apa? Allah bisa, tegal biasa. Allah bisa, tegal biasa. Sebab dah ramai sangat orang tak sembahyang. Jadi orang tak sembahyang dia tak rasa solat. Ramai sangat orang Islam tak tutup aurat. Hari ni ramai sangat orang Islam tak tutup aurat. Jadi ada orang Islam yang tak tutup aurat pun dia rasa okey, dia tak ada masalah. Ramai lagi bukan aku seorang. Ustaz-ustaz tak tegur pun. Ustaz bukan tak nak tegur. Ustaz tegur lah, tapi ustaz tu kena kecam balik. Ustaz tu tegur yang datang masjid surau je lah ustaz tu tegur. Yang duduk kat luar tepi jalan, tersembah, mana tu ustaz berani nak tegur? Dalam bab aurat tu. Betul kan? Bukan tak berani tegur lah. Tegur tu sangat mana? Sangat boleh. Mak ayah dia yang sayang dia, hari-hari jumpa dia kat rumah, tegur dia buat bodoh je. Tiba-tiba kita ustaz mana datang, tiba-tiba nak tegur dia. Dia nak layan, jangan harap lah. Ayat tu 18. Wadan laqad, demi sesungguhnya, kazaba, telah mendustakan, alladzina, oleh orang-orang yang min, daripada qablihim, sebelum mereka. Sebelum orang musyrikin Mekah lah ni fa, maka kaifa, bagaimana kana adalah nakiri, buruknya kesan kemurkaanku. Terjemah nakiri sebenarnya kemurkaanku. My Daniel, betul terjemah. My Daniel ke Dinial ke, tak tahulah sebut dia macam mana. D-E-N-I-A-L. Kita terjemah nakiri ni, kita terjemah bagaimanakah
buruknya kesan kemurkaanku. Nakiri, buruknya kesan kemurkaanku. Puan Mai Zaitun telah baca boleh Puan Mai Zaitun? Ayat sekarang, ayat 18 ni. Ustaz tadi tu sebutan dia denial. Ha? Denial. Denial. Bukan Daniel. Miak ya. Denial. Kesian Daniel. Perkataan deny. Denial. Okay, deny. Terima kasih cikgu-cikgu sekalian. Okay, tolong baca Puan Mai Zaitun. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kemurkaanku. Okay, terima kasih Puan Mai Zaitun. Allah kata pada Nabi Muhammad ni, pada orang Mekah, orang sebelum mereka, itu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, telah dibinasakan. Dan mereka tahu bagaimana teruknya mereka setelah dibinasakan. Sebab tu masa Allah nak warning orang Mekah ke Madinah ke, Allah kata, mereka tak pernah dengar ke cerita kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud? Masa Allah sampaikan kisah-kisah tu pada mereka, mereka tak ada berkata, tak tahulah, tak pernah dengar, boleh cerita balik tak? Tak ada. Sebelum Nabi Muhammad datang lagi, sebelum Nabi lahir lagi, mereka dah tahu dah apa yang berlaku pada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Sebab benda tu sekitar mereka. Bukannya berlaku kat Malaysia, bukannya berlaku kat China. Sekitar mereka. Tengok surah At-Taubah. Kalau baca surah At-Taubah, Tuan Haji Ishak boleh? Surah At-Taubah. Saya cari muka surat sekejap. Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablikum. Surah At-Taubah, muka surat 198 ayat 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey, ini satu. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Puan Aliza telah baca boleh? Surah Ibrahim. Sama macam juga surah Ibrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladhina min qablikum. Yang ni lagi real untuk orang Mekah. Muka surat 256 ayat 9. 256 ayat 9. Ada? Puan Aliza ada? Puan Aliza. 256. Oh, kejap. Ada gangguan je tadi. Tak apa. Ayat 9. 256 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka meletakkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami dan kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Okay, terima kasih Puan Aliza. So dalam ayat ni Allah kata, tak pernah sampai kepada kamu berita kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Bila Allah tanya soalan ni pada orang kafir, mereka tak kata pun, tak tahulah apa berlaku pada mereka. Tak ada. Mereka tak tanya macam tu sebab mereka dah tahu. Macam kita lah orang Melayu, contohlah kita orang Malaysia, bila disampaikan, bila ada orang derhaka pada mak ayah dia, kita pun cakap kat dia, awak tak takut ke jadi macam si Tanggang? Orang Melayu ni, orang Malaysia. Awak tak takut ke jadi macam si Tanggang? Tak ada apa orang Malaysia akan tanya, Tanggang tu siapa Apa berlaku pada dia? Tak ada. Orang Malaysia, orang Melayu semua dah tahu kisah si Tanggang. Kesan anak yang dah kepada mak ayah. Cerita tu betul ke tak betul ke, tapi kisah tu dah masyhur kat tempat kita. Sama lah juga orang Mekah, kisah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud yang dibinasakan, mereka dah tahu. Jadi mereka dah tahu, tapi bagaimana mereka masih lagi boleh hidup dalam keadaan buat Allah murka, buat Allah marah pada mereka. Baik, ada satu penerangan lah dalam tafsir Al-Munir. Tadi kan kita lalu ayat 17 dengan 18. 16 dengan 17, sorry Ayat 16 dengan 17, Allah kata,
Adakah kamu berasa aman dengan Tuhan yang tinggal di langit? Ayat 16-17 kita tadi. Dua-dua perkataan man fis sama, man fis sama. Ayat 16, aamintum man fis sama. Ayat 17 pun sama, aamintum man fis sama. Jadi ada satu puak yang memaham ayat Quran secara literal hari ni. Bila tanya dia Allah kat mana? Allah kat langit. Kenapa Allah kat langit? Ni. Adakah kamu berasa aman dengan Tuhan yang berada di langit? Adakah kamu berasa aman dengan Tuhan yang berada di langit? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita faham secara literal Allah duduk kat langit, kita masalah. Kalau kita kata Allah duduk kat langit, maksudnya apa? Langit lagi besar pada Allah. Allah duduk kat langit, langit lagi besar pada Allah. Betul kan? Kita nak duduk kat mana-mana, benda tu kena lagi besar pada kita. Saya duduk kat rumah, rumah saya lagi besar pada saya. Saya duduk atas sofa, sofa kena lagi besar pada saya. Jika Allah duduk kat langit, maksudnya apa dia? Langit, Allah duduk kat langit. Langit tu lagi besar pada Allah, Allah kecil pada langit. Pula Allah boleh sesuai duduk kat langit. Takkanlah Allah lagi besar, langit kecil. Jadi kalau Allah duduk kat langit, kita bayangkan Allah besar, langit kecil. Macam manusia saiz 100 lebih, 200 lebih duduk dalam kursi budak-budak 3-4 tahun. Seolah-olah macam tu. Tak boleh. Ayat ni kita tak boleh faham secara literal. Sebab tu, saya terjemah tadi. Adakah kamu berasa aman dengan zat yang menguasai langit? Jangan terjemah Allah duduk kat langit. Allah duduk kat langit masalah. Pertama, bila kita terjemah Allah duduk kat langit, kita merasakan Allah perlu pada tempat untuk duduk, untuk ditinggal. Sedangkan, Allah ada sebelum langit. Allah ada sebelum arash. Allah ada sebelum panel. Sebelum panel mahfuz tu diciptakan, Allah dah ada. Jadi bagaimana kita kata Allah duduk kat langit? Orang yang katakan Allah duduk kat langit, kalau dia kata Allah duduk kat langit sebab Quran kata Allah kat langit, tak pun. Dia kata apa? Allah kat langit sebab Allah kata, Quran kata Allah kat langit. Allah kat langit tu maksudnya Allah menguasai langit, Allah mentadbir langit. Tu boleh. Tapi kalau dia kata Allah duduk kat langit, bahasa Melayu bila sebut duduk, macam mana duduk? Mesti kena ada tempat duduk. Dan orang yang duduk tu mestilah punggung dia kena kat lantai yang diduduk tu. Kena kat kursi ke, kena kat sofa ke. Dia bayangkan Allah duduk adalah perbuatan yang berdosa. Allah duduk, punggung Allah kena sofa, punggung Allah kena langit. Tak boleh. Jadi sebab tu kita terjemah menguasai. Kalau ayat tu kita terjemah Allah duduk kat langit, bagaimana pula dengan ayat yang 495? Tolong baca dia Puan Rasimah boleh? Page 495. Ayat yang ke-84. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Sebab tu dia terjemahkan kat situ disembah di langit, disembah di bumi. Tak kata Allah duduk kat langit dan Allah duduk kat bumi. Boleh Puan Rasimah? Ayat berapa Ustaz? 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Terima kasih Puan Rasimah. Terima kasih. Kalau dulu perkataan disembah tu ditambah. Perkataan disembah tak ada dalam ayat. Kenapa bubuh disembah? Nak faham ayat ni? Cuba saya terjemah word by word. Ayat yang 84. Wa dan huwa dia Allah. Allazi yang fi di as-sama langit. Ilahun Tuhan. Dan dialah yang di langit Tuhan. Wa fil ardi ilahun. Di bumi pun dia juga Tuhan. Jadi kalau Allah duduk kat langit, duduk kat bumi macam mana? Sekejap kat langit, sekejap kat bumi. Sebab tu kita terjemah kat sini dua. Satu berkuasa. Dialah Allah yang di langit, Tuhan yang berkuasa. Dialah Allah yang di bumi, Tuhan yang berkuasa. Boleh juga. Kerana apa? Kalau kita faham literal, Allah duduk atas langit, maksudnya langit bawah Allah. Sebab tu ayat-ayat Allah di langit kita terjemah apa dia? Allah menguasai, Allah mentadbir, Allah menguruskan langit. Jadi sebenarnya ayat yang macam ni ada ayat mutasyabihat. Kita kena buat ada dua perkara. Contoh termasuk dalam ini lah, tangan Allah, muka Allah, wajah Allah. Itu panggil ayat mutasyabihat. Pertama Ustaz, kita takwil. Ya. Okey, tak apa. Nak tanya ada dua benda tadi. Satunya dah yang terlepas tadi tu. Tadinya ada kita baca satu ayat, Allah menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa dan menjadikan makanan dalam 4 masa. Oh, tak salah tu. Jadi 6 dengan 4 masa tu dia merujuk pada apa Ustaz?
Ada kata 6 hari, ada kata 4 hari. Pertama ada kata 6 hari, ada kata 4 hari. Okey. Maksudnya Allah buat bumi dalam masa 6 hari, Allah buat makanan-makanan dalam masa 4 hari. Allah sediakan semua makanan dalam masa 4 hari. Itu satu. Wan Zakia. Yang kedua, 6 ke 4 ke bukan maksud. 6 ke 4 ke bukan maksud. Apa maksud bukan maksud? Nombor tu bukan maksud. Tapi Allah nak beritahu betapa singkatnya. Orang tanya saya, Ustaz pandai buat mi goreng? Oh, 3 minit. Orang kedua tanya, Ustaz pandai buat mi goreng? 2 minit setengah. Orang ketiga tanya, Ustaz pandai buat bihun mi goreng? 3 minit setengah. Jadi dia ni cakap 2 minit setengah, 3 minit. Mana satu ni? Nombor tu bukan maksud. Saya sebut tu nak beritahu terlalu cepat. Sangat-sangat cepat. Okey? Awak dia Shah Alam balik Kuantan berapa lama? 2 jam. 2 jam suku. 2 jam setengah. Kejap 2 jam suku. Mana satu ni? Bila dia drive tengok 3 jam setengah. Contoh. Habis tu sebut tadi nak beritahu cepat. Nombor tu bukan maksud. Nombor tu bukan maksud. Rumah awak banyak pokok lada. Rumah aku belakang tu ada puluh-puluh pokok lada. Disebut puluh-puluh. Kita pun datang bilang, ada 120 ni, bukan puluh-puluh, 120. Dia tak maksudkan puluh-puluh tu nombor secara literal, tapi dia maksudkan banyak. Ayah, anak dia minta izin. Ayah nak tengok wayang malam ni. Ayah dia kata apa? Tak ayah. Minta lagi. Ayah dia tak ayah. Kali ketiga datang, tak ayah. Ayah dia kata apa? Mu minta dah 100 kali pun malam ni, aku tetap takkan bagi mu keluar malam ni. Jadi anak dia kata apa? 100 kali. Aku dah minta dah 3 kali tadi, aku tak bagi. Okay, so aku kena minta 97 kali lagi. Barulah aku akan bagi. Dia pun minta. Kali ke 101, dia masih tak bagi. Dia pun kata, ayah kata tadi minta 100 kali pun ayah tetap tak bagi. Saya dah minta 101 kali tadi. Ayah dia pun lempang, dia tak faham bahasa. Ayah dia sebut 100 tu, bukan maksud. Ayah dia beritahu, banyak mana pun meminta aku tetap tak akan bagi. Jadi macam itulah faham dia Puan Zakia. Nombor bukan maksud. Bayangkan, seluruh makanan atas muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai sejak jin-jin sebelum Nabi Adam sampai sekarang kita punya makanan masih ada lagi stok makanan. Allah buat dalam masa 4 hari je. Sekejap ke lama? Sekejap sangat. Itu point dia. Ya, soalan kedua Puan Zakia apa dia tadi? Ya, soalan tu lah. Ya, itulah. Betul masa tu, tempoh masa. Sebab ada 6 hari, ada 4 hari tu yang nak tanya tu apa beza 6 dengan 4 tu. Jadi 6 dengan 4 tu maksudnya masa yang singkat lah. Ya, masa yang singkat. Masa yang terlalu singkat. Okay. Nombor tu maksud. Sebab dalam ayat lain, ada banyak tempat Allah kata Allah buat langit bumi dalam masa 6 hari. Contoh. Kita ambil masa lebih sikit. Surah As-Sajadah. Tengok surah As-Sajadah boleh? Tolong baca dia Puan Izawani, surah As-Sajadah. 417, 416 macam tu lah lebih kurang. 415, dua-dua salah. 415 ayat 4. Boleh? Puan Izawani ayat 4. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash sebagaimana yang layak bagi zatnya. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Maka tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar? Okey. Terima kasih Puan Izawani. Dia terjemah 6 masa. Orang berarti terjemah 6 days. 6 hari. Di 6 masa ke 6 hari? Kalau kita terjemah 6 hari, kita baca balik ayat Puan Zakia baca tadi. Telah baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak telah baca balik. Page 477, kita bilang. Kalau kita terjemah 6 tadi 6 hari, kita bilang berapa hari Allah ambil masa untuk buat langit bumi dan antara keduanya. 477, Tuan Haji Ishak telah baca. Ayat 9, 10, 11, 12. Dia jadi 8. Perkataan masa tu kita terjemah dengan days je senang. Jadi hari, dia akan jadi 8. Boleh? Katakanlah, pantaskah kamu engkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam.
Okey, jap. 2 masa boleh, 2 hari boleh. Apa terjemah 2 days. Okey, terus. 2 masa dah, 2 hari dah. Okey, 2 hari atau 2 masa. Terus. Dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. So, tadi Kemudian 2, jap. Tuan Haji Ishak. Tadi 2 dicampur 4 dah berapa dah? 6. 6 dah. Okey, teruskan 2 ayat lagi. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Terus. 12 dah. Ya, 12. Satu lagi. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Okey, cukup. Kemudian- Tuan Haji Ishak, cukup. Berapa semua sekali? Berapa masa semua sekali dalam 3 ayat tu? Berapa masa semua sekali? 24, 8 lah. 8. Mula-mula langit Allah ciptakan bumi 2 masa. Gunung ganang dan makan makanan 4 masa. Dah 6 dah. Baru bumi, baru makanan. Langit belum lagi. Ayat 12 langit 2 masa pula. Jadi 8. Jadi 6 ke 8 ni Allah buat langit bumi. 6 ke 8. Jadi 6 ke 8 ke 4 ke. Untuk tunjuk terlalu singkat. Boleh Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT. Apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua.